家一起来分享一个题目哈。 Pagi hari ini firman yang akan saya sampaikan adalah temanya 这个题目是我从上一个礼拜聚会结束之后，我里面就一个有很深的一个感动。 tema ini sudah muncul di hati saya mulai hari Minggu lalu. 那这个主题叫做我的家庭真可爱。 Temanya adalah keluargaku itu sungguh indah. 我想这个是我们的弟兄姐妹们都很希望的、期待的我们的家庭的样子。 Saya yakin setiap dari kita merindukan keluarga atau rumah tangga yang indah. Amin. 阿妹，我们都好希望我们的家庭是很可爱的。 Kita rindu keluarga kita itu keluarga yang manis. 我不知道弟兄姐妹们有没有听过一首歌哈，这是我们台湾都会唱的。 Saya tidak tahu apakah saudara-saudari pernah mendengar satu lagu di mana kebanyakan orang Taiwan suka menyanyikannya. 如果你有听过，可能你就是去过台湾。 Kalau saudara pernah mendengarkan, mungkin saudara pernah ke Taiwan. 很久没唱了，来。我的家庭真可爱，贞洁美满又安康，有听过吗？ Ya, rumah tanggaku itu sungguh indah, ya sehat. Ya. 好，没听过就知道，没去过台湾。 Kalau nggak pernah dengar, belum pernah 我 ke 们台湾 Taiwan. 都会唱，我们从小就唱这个歌。 Kita dari kecil sudah bisa menyanyikan lagu 所 ini. 以呢，昨天我们过完这个元宵节， Setelah kemarin kita melewati cap gome. 呀，大家知道我们为什么要吃汤圆吗？ Di sini cap gome makan lontong sama kari ayam, tapi di Taiwan itu makan ronde. Kenapa harus makan ronde? 知不知道？ Tahu saudara kenapa harus 知 makan 不知道 ronde?？因为它好吃吗？ Apa karena ronde itu 你 enak? 为什么要选到那个什么正月15的时候要吃呢？ Kenapa kemarin itu setiap Imlek hari terakhir harus makan ronde, tapi di sini makan cap gome? 呀，你知道元宵节哈？我们讲中文元宵节什么意思？ Apa artinya itu Yuan Xiao Jie? 好，元是什么意思？ Yuan itu artinya apa? 1月的第一个开始，1月就叫做元， Jadi 元年，好，元月。 Ya, bulan yang pertama, hari pertama itu artinya Yuan Ye. 好 ，OK， 然后呢，再来是什么？宵是什么？宵是指的晚上 Xiao itu artinya malam, 呀 saudara. 所以这个叫元宵节嘛， Artinya 就是1月的这个晚上，而是在15号的时候。 Ya, jadi artinya bulan pertama, malam yang pertama artinya Yuan Xiao. 那我们在这个地方，就是我们这里的话讲加购妹，就是15号啦。 Di sini ngomong lontong cap gome ya. 好，隆冬加购妹哈。OK， 好。那所以呢，你知道很特别的是，为什么我们要吃元宵？ Kenapa kita orang Chinese itu harus merayakan dan makan Yuan Xiao? 就是我们期待哈，因为这个是春节的最后一天，我们期待我们真是能够圆圆满满，家庭幸福团圆。 Karena kita orang Chinese ya, kita orang Tionghoa merindukan hari terakhir dari Imlek, kita itu dapat menutupnya sebagai Yuan Man Man, rumah tangga yang harmonis, OK， 好，所以 keluarga yang harmonis. 呀，我们一起来看今天的经文。 Kita melihat ayat firman Tuhan hari ini. 今天的经文在创世纪4章1到2节哈。我今天不是跟大家讲元宵节哈，我只是因为昨天元宵节跟大家说一下哈。 Ya, karena kemarin adalah cap gome, jadi saya menjelaskan kenapa merayakan cap gome. Ada kaitannya cap gome dengan keluarga harmonis. OK， 好，来创世纪4章1到2节。 Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 2. 来，我们用中文一起来念哈，1、2、3，请。 Kita baca bersama bahasa Mandarin. Oke. 1, 2, 3. 好，有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐，便说：耶和华使我得了一个男子。第2节又生了该隐的兄弟亚伯，亚伯是牧的，该隐是种地的。 Mari saudara, Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat 2, selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. OK， 好。 各位弟兄姐妹们，我们都有自己的原生家庭，就是你从哪里生出来的那个，就是你最早的家。 Ya, saudara-saudari kita semua ini tidak ada satupun yang terkecuali kita masing-masing mempunyai keluarga asal. 好，长大后借着婚姻也会开始另外一个新的家庭。 Setelah kita bertumbuh dewasa, melewati pernikahan,
kita juga memiliki rumah tangga keluarga 你知 sendiri. 道，甚至于什么生病住院开刀，你都要家属签名，对不对？不可以 Bahkan 自己签吧？ masuk rumah sakit, sakit ya, operasi itu harus melibatkan keluarga. Kenapa? Keluarga harus tanda tangan. 呀，好，你说好没关系，我不用家人来签，我自己签可以。 Mungkin saudara bilang sebelum operasi, sebelum masuk ke rumah sakit, aku tanda tangan terlebih dahulu. Oke. 可是有一天，当你走的时候，你自己不能签名了吧？ Tapi suatu hari di saat saudara sudah meninggalkan dunia ini, saudara nggak mungkin ya urusan pemakaman dan acara penghiburan ini saudara yang melakukannya 所 sendiri. 以死亡证书还是要家人来帮你签。 Bahkan surat kematian itu pun harus ditandatangan oleh keluarga. 所以我们终其一生呐、我们都离不开家庭。 Jadi seumur hidup kita itu tidak bisa terlepas atau meninggalkan keluarga. 所以我今天想要跟弟兄姐妹们分享一下上帝的眼光怎么看家庭。 Pagi hari ini saya mau bagikan pada saudara-saudari bagaimana pandangan Allah melihat sebuah keluarga 基督 atau 徒 rumah 要有 tangga. 怎么样的一个家庭观才是对的，才是正确，才是 Orang, OK 的。 orang Kristen harus memiliki prinsip atau persepsi rumah tangga yang bagaimana yang benar. 等一下我在分享这3点的时候，你就会发觉一件事情。 Dan saya akan membagikan 3 poin. Saudara akan menyadari satu hal. 这3件事情 Tiga 都 poin 跟 ini 家庭有关。 itu berkaitan erat dengan keluarga. 第一个要生养众多。 Artinya senyang contoh itu beranak cucu lah, berkembang biak lah. OK， 在创世纪1章28节里面讲到。 Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 我们讲 A28a. 哈，我们讲 A， Kita- 要神说要生养众多，遍满地面，治理这地。 Allah memberkati mereka, maka Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. 阿妹，阿妹，弟兄姐妹们，玛利亚全世界只有一个， Di seluruh dunia yang namanya Ibu Maria, Ibu Yesus hanya 好 satu. 所以你不要说你圣灵感孕，你可以怀孕，不行。 Jadi saudara tidak bisa mengatakan aku hamil karena dihamil oleh Roh Kudus, tidak mungkin. 生养众多这件事情，一定要靠家庭才能够实现。 Ya, beranak cucu itu harus tidak melibatkan keluarga, baru bisa menjadi kenyataan. 所以一开始的时候是借着亚当，好，他的家庭开始来繁衍。 Ya, melewati beranak cucu ini, ya bertambah banyak ini melewati Adam dan Hawa. 只是很可惜，当人多的时候，罪恶就多。 Tapi yang sangat disayangkan di saat jumlah manusia semakin banyak, maka dosa semakin 所以以 merajalela. 至于上帝真的觉得非常的灰心，怎么样？来了个大洪水，把大家全部淹掉了。 Dan Allah begitu kecewa dan dia dengan banjir air bah ya melenyapkan manusia yang berdosa. 可是呢，上帝所做的呢，又不是把大家全部给淹光，还留下了挪亚的这一个家庭。 Tapi tidak semuanya dibinasakan oleh Allah. Allah memilih manusia yang benar, yang bergaul erat dengan dia, yaitu Nuh dengan keluarganya. 而且弟兄姐妹们，你记得哈，进到方舟的时候， Saudara-saudari harus ingat yang masuk ke dalam bahtera itu, 除了挪亚他们这个家庭是8个之外， selain keluarga Nuh dan keluarganya 8 orang, 其他的动物都是一对一对的，没有一个哦，是 dan 一对一对的。 semuanya adalah binatang yang sepasang-sepasang. 所以你就看见上帝对家庭的这种看重。 Oleh sebab itu saudara melihat betapa pentingnya di pandangan Allah mengenai keluarga. 所以后来当洪水过去的时候，他们出来走回去土地的时候， Setelah air bah itu lewat dan menjadi kering, 他的3个孩子，挪亚的3个孩 ketiga 子， putranya, 闪、含还有雅弗， Sem, Ham, dan Yafet. 他们怎么样？他们也带着他们的妻子分布到各个地方。 Ya, mereka membawa istrinya dan mereka tinggal di tempat yang berbeda. 闪是亚洲人， Sem itu adalah ayah dari nenek moyang dari orang Asia. 含是非洲人， Ham itu adalah nenek moyang dari orang Afrika. 雅弗是欧洲人的祖先。 Yafet itu adalah nenek moyang dari orang Eropa, orang putih. 所以弟兄姐妹们，你看上帝说的要遍满全地，有没有看生养众多，遍满地面，是不是达成了？ Allah berfirman, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Apakah sudah terwujud? 所以上帝在透过家庭实现上帝的计划。 Ya, melewati keluarga, melewati rumah tangga, Allah
menggenapi rancangannya. Amen. Amen. 第二个 Yang kedua 救恩的计划。 adalah rancangan keselamatan. 你知道弟兄姐妹们，救恩要跟全世界去宣扬，首先先从家庭开始。同意我这样说吗？ Bagaimana rancangan keselamatan ini bisa terwujudkan? Itu harus melewati keluarga. 弟兄姐妹们，上帝他呼召亚伯拉罕跟随他， Waktu Allah memanggil Abraham 他跟撒拉先生下以撒， dan dikaruniai seorang putra yaitu Ishak. 然后以撒呢生了雅各以后， Setelah Ishak memperanakan ini 他们 Yakub 有12个，他们有12个子孙， dan mereka memiliki 12 cucu. 这12个子孙就成为以色列民族的12个支派。 Dan 12 cucu ini menjadi 12 apa? 呀， Suku Israel. 所以你知道弟兄姐妹，最近我在拼那个，最近我在跟几个姐妹，我们在拼这个4个月读完一遍圣经。 Ya, akhir-akhir ini saya sedang dengan giat bersama beberapa saudari dalam 4 bulan membaca habis satu 呀， Alkitab. 这个叫1189计划。 Itu artinya adalah planning 1189. 行道会办的活动，我们说，哎，刚刚好时间来得及，我们也来拼1189。 Ini adalah program dari gereja pusat. 你知道，在这个当中里面哦，我们最近在看的就是这个什么创出利民生，你就看到一堆家谱啊。 Dan di dalam yang kita baca ini adalah namanya kitab Pentateuch. Pentateuch itu adalah yang ditulis oleh Musa ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. 你就看见说谁生谁，谁生谁，谁生谁。 Dan di sana tertulis siapa melahirkan siapa, melahirkan siapa, melahirkan siapa. 呀，可是你看的时候，你会觉得关我什么事？ Apa urusannya dengan aku? 可是你就看见弟兄姐妹们， Tapi saudara-saudari 以 saudara 色列 melihat 人对这个家谱的重视。 bagaimana kita melihat Israel begitu mementingkan garis darah keturunan ini. 为什么以色列人重视家谱？因为上帝重视家谱。 Mengapa bangsa Israel sangat mementingkan, memperhatikan silsilah keluarga? Karena Allah sendiri mementingkan silsilah 所以 keluarga. 上帝也注重我们每一位的弟兄姐妹们。 Saudara-saudari betapa saudari begitu berharganya di mata Allah. 我们每一个人都在上帝的生命册上面。 Ya, setiap dari kita tertulis di dalam kitab 所 kehidupannya. 以弟兄姐妹们，人可能不认识你，但是上帝绝对认识你。阿妹吗？ Mungkin ada orang yang tidak mengenal saudara, tetapi Allah yang kita sembah mengenal saudara. 阿妹，阿妹，好，你跟旁边的人说，上帝认识你。 Katakan kiri kanan, Allah mengenal saudara. Amen. 阿妹，阿妹，好啊，所以我们也看到说，哈，拉合这个妓女拉合，他们一家人怎么样能够得救？ Bagaimana kita melihat Rahab ini, perempuan sundal ini diselamatkan? 因为拉合敬畏上帝， Karena dia menghormati Allah. 所以那个时候呢，有2个探子呢到他们那个地方去，好要窥探那个地方。 Waktu itu ada dua pengintai yang diutus ya untuk melihat kota itu Yeriko. 对，以色列人派这2个人过去， Ya, mereka 2 pengintai diutus. 而拉合接待他们，把他们藏起来。 Dan Rahab menyelamatkan kedua pengintai ini. 因为拉合一个人得救，所以他全家得救。 Karena dia menghormati Allah, dia diselamatkan, seluruh keluarganya 所 diselamatkan. 以同样的是弟兄姐妹们， Demikian juga saudara-saudari. 救恩不是在教会， Ya, keselamatan itu bukan hanya terjadi di gereja saja. 救恩是从你的家庭开始的。 Keselamatan itu sesungguhnya terjadi dari keluarga dan rumah tangga. 今天你会怎么样信耶稣？ Bagaimana hari ini saudara dapat mengenal Yesus? 有的时候可能是因为你到了教会去， Mungkin 是 saudara 没有 datang 错 ke。gereja enggak salah. 但是家人的改变才是你会来到教会最大的动力。 Tapi saudara bagaimana bisa datang ke gereja? Pasti berasal usul dari keluarga. 阿妹吗？我们有一个弟兄， Kita ada seorang saudara, 你知道很特别的是，他的太太先信耶稣。 istrinya yang terlebih dahulu menerima Tuhan. 哇，这个太太以前刚刚来到教会的时候，脸臭到不行， Ya, waktu awalnya istrinya datang ke gereja mukanya itu kecut. 我都不敢跟他讲话，因为我觉得我好像他欠我钱一样，还是我欠他钱，我就很害怕他。 Saya tidak berani berbicara dengan atau mendekat dengan dia karena mukanya itu ya sangat tidak enak ya. Jadi seakan-akan kita ini berhutang uang kepada dia. 然后那个姐妹，我问她说：“哎，要不要信耶稣啊 Saya pernah bertanya, Ibu maukah saudari menerima Yesus? ？”这么我跟你讲， Ibu Gembala, saya mau katakan, 我要信耶稣的时候，我会通知你，你不用再来跟我讲。 kalau saya mau menerima Yesus, nggak usah tanya, saya akan memberitahu Ibu Gembala. 礼拜天聚会的时候我会来，可是你不要叫我信耶稣，时间到我通知你。 Ibadah raya saya hari Minggu akan datang, tapi untuk menerima Yesus nggak perlu tanya.
kalau waktunya sudah tiba, saya akan memberitahu ibu. 我们那种刚刚开始出来服侍，很害怕， Waktu itu 会 kita 友都 baru, 比我们凶啊！ waktu itu kita baru saja melayani ya, jadi kita takut ya. 哇，结果后来就很特别，他真的受洗了，他真的信耶稣了。 Akhirnya dia benar-benar menerima Yesus. 信完耶稣之后没有多久，他先生来了， Setelah dia menerima Yesus, suaminya juga datang. 先生参加姐妹聚会， Dan suaminya datang mengikuti komsel kaum ibu. 你知道这个场面是很尴尬，你知道吗？姐妹们就知道我在说什么，场面很尴尬。 Ya karena waktu itu suasananya itu canggung sekali kan. 十 Karena 几个，你知道， belasan kaum ibu, 十几个女生中间一个男的， belasan kaum ibu di tengahnya seorang pria. 我都不知道要说什么话。 Saya nggak tahu saya harus mengatakan apa. 然后后来大家分享以后，不能把一个男生晾在那个地方。我说：“哎，你今天第一次来哦，要不要讲几句话？” Ya, hari ini saudara pertama kali mengikuti kaum ibu, bisakah menyampaikan sepatah kata? 哇，老婆很酷，先生更酷。 Ya, istrinya cool, suaminya juga lebih cool 我 lagi. 就说：“耶稣我不知道， Yesus saya tidak mengenal. 你们讲的什么东西我也不知道。 Apa yang disampaikan dalam komsel ini aku tidak mengerti. 但是我太太因为来到你这里，今天被改变，我要信耶稣。 Tapi oleh karena istriku datang ke gereja Harvest, hidupnya diubahkan. Oleh sebab itu aku mau menerima Yesus. 哈利路亚，感谢主，阿门。 Haleluya. 于是乎，我赶快打电话叫牧师快点过来，有人要受洗。他说什么？ Saya segera 我就说 telepon 你们这 pendeta 样也可以。 Ada seorang bapak mau dibaptis di komsel kaum ibu. 呀，那时候牧师还问我说：“你不是姐妹聚会，怎么来了一个男的？”我说：“我也不知道，人家先生来，我们也不能让他走啊。”哎，受洗。 Pendeta Lee bertanya, ini kan komsel kaum ibu, kok bisa ada bapak mau dibaptis di komsel kaum ibu? 你知道这对夫妻现在非常非常热心的爱主。 Saudara tahukah sekarang sepasang suami istri ini sangat berapi-api melayani Tuhan. 所以弟兄姐妹们，你的见证是最有用的。 Saudara-saudari, oleh sebab itu kesaksian hidup kita itu lebih manjur dari kita berkhotbah atau menyampaikan firman. 你的见证比一个陌生的人在外面发那100张的传单都还有用。 Kesaksian hidup saudara, gaya hidup saudara itu lebih mantap, lebih berdampak dari saudara memberikan selebaran, mengajak orang ke gereja. 讲到这个又很兴奋，我再讲一个。 Saya mau berikan kesaksian 你 satu. 知道一个老先生在台湾真的是有哈，他这个老先生他本身是军人， Ada seorang bapak tua, dia latar belakangnya adalah bekas militer. 他的家人其实有一些家族的人，他们是信耶稣的。 Dia pensiunan militer dan di dalam keluarganya ada yang Kristen. 可是老先生因为他不信耶稣，所以大家都不敢讲他们信耶稣。 Tetapi pensiunan militer ini dia tidak percaya Yesus. 就有一天你知道吗？有一天这个很感谢神，有一天有机会哦，有人向这个老先生传福音。 Suatu hari ada kesempatan, ada orang mengabarkan Injil kepada pensiunan militer ini. 这位老先生后来成为老弟兄， Akhirnya dia benar-benar menerima Yesus sebagai juru 他 selamat. 做的第一件事情就是把他所有的家族人就叫回来开会。 Hal yang pertama dia lakukan karena dia adalah paling senior di dalam keluarganya, dia memanggil seluruh keluarganya untuk rapat. 他说：“你爸爸我 Aku ayah kamu 呀，信了耶稣， sudah menerima Yesus. 我们将来 Nanti di kemudian hari 都要在天上见。 kita akan berjumpa di surga. 所以还没有受洗的，预备好跟我一起去受洗。 Yang belum dibaptis siap harus dibaptis semuanya. 结果全家族受洗，几十个人全部受洗， Dan puluhan orang dibaptis 爸爸的改变。 karena perubahan dari ayah. 好，所以弟兄姐妹们，这是一个救恩计划。 Saudara-saudari, inilah rancangan keselamatan Tuhan. Amin. Yang tidak terlepas dari keluarga. 好，再来，上帝还有一个什么样的计划？ Masih ada yang ketiga. 就是借着这样的，让我们学像基督。 Ya, kita belajar seperti Kristus. 我们一起来看这节的经文， Kita melihat ayat firman 好不好？一 ini. 起来看《生命记》哈，《生命记》第4章第9节，我们用中文来念，1、2、3，请。 Ulangan 4 ayat 9. 好，你只要谨慎，殷勤保守你的心灵，免得忘记你亲眼所看见的事，又免得你一生这事离开你的心，总要传给你的子子孙孙。 Mari saudara-saudari. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah. Supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu.
beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ya,阿妹， Amen. 上帝为什么要救我们？ Mengapa Tuhan mau menyelamatkan 我 kita? 们为什么要领受这个救恩？ Mengapa kita layak menerima keselamatan 最 ini? 主要的是，上帝渴望我们的生命能够像耶稣。 Karena Tuhan memiliki suatu rancangan, memiliki kerinduan setelah kita diselamatkan agar kehidupan kita memiliki kehidupan yang seperti 可以让我们能够 Kristus. 学习他的话语，学习他的律例。 Agar kita mau belajar ketetapannya dan perintah-perintahnya. 你很多的习惯是从你家庭当中开始学习的，同意我这样说吗？ Saya yakin setiap dari kita memiliki suatu kebiasaan yang dimana kita bina mulai dari keluarga. Setuju? 呀，所以你看犹太人，他们从小教导他们小孩子，就把摩西五经给他背透。 Oleh sebab itu bangsa Israel mulai dari kecil dengan tegas ya meminta anak-anaknya untuk menghafal Pentateuch. Pentateuch yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 那基督徒的弟兄的我们，基督徒成为基督徒父母的我们到底给了我们的儿女什么？ Kita sebagai orang tua Kristen, apakah yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita? 我们是否能够做我们儿女们的榜样，让他们能够学习一生的去跟随主？ Kita bukan saja mengajarkan kebenaran firman, tapi kita harus di hadapan anak-anak kita menghidupi firman itu menjadi saksi bagi Tuhan. 阿妹，1943年，美国有一个心理学家， Tahun 1943 ada seorang psikolog. 他发表了一个理论，哈，我讲的比较简单一点。他说人有5个需求。 Dia mengatakan manusia itu ada 5 kebutuhan. 来，我们一起来看。 Yang pertama, 第一个需求是什么？生理的需求。 yang kebutuhan pertama adalah kebutuhan jasmani kita. 吃啊，喝啊，对不对？这个都很重要嘛，生理需 Ya, 求。第二个 kebutuhan 是什么？ jasmani itu adalah makan, minum, ya. 好，第二个是什么？ Yang 安全 kedua, 的需求。 kebutuhan akan keselamatan. 好，希望我们的身体能够得着这个安全哈。第 Agar 三 kita 个， boleh merasa keamanan. 好，第三个 Ketiga, 情感的需求。 ada kebutuhan akan kasih. 好，第四个 Yang keempat, 尊重的需求。 kebutuhan akan dihormati. 第5个 Yang kelima, 自我实现的需求。 kebutuhan akan apa? Agar aku ini dapat mengekspresikan 弟 kepribadianku. 兄姐妹们，这几个需求其实都从我们的家庭当中可以得到满足。 Dan 5 kebutuhan ini hanya dapat diperoleh dari keluarga, dari rumah tangga. 好，你再想想看，好，这是5个。好 5 ，OK。 kebutuhan 我 ini. 今天因为时间关系不能够讲到太多，但是这5个需求都是从家庭开始。 Karena masalah waktu, saya tidak bisa satu persatu menjelaskannya, tapi yang mau saya tekankan di sini, ke-5 kebutuhan manusia ini hanya terpenuhi melewati keluarga. 你为什么会觉得有些人的个性会很奇怪 Kadang saudara melihat, loh orang ini karakternya aneh. 呀？因为他在这个家庭当中，他没有得到这5个需求。 Karena di dalam keluarga, di dalam rumah tangganya dia tidak terpenuhi 5 kebutuhannya 一 ini. 个里面没有爱的人，他常常都很容易会去，好像会有一些情绪的问题。 Ya, pribadi yang tidak memiliki kasih atau yang tidak dikasihi itu mudah sekali emosional. 呀，所以你就会看见一个当他没有拿到生理需求的人，他就会变成一个很爱慕虚荣的人。 Pribadi yang tidak terpenuhi kebutuhan jasmaninya, dia menjadi pribadi yang suka berfoya-foya. 我有一个亲戚很特别， Saya ada satu keluarga, 他从小哦，每次去那种过年，你知道，我们过年都会去吃糖果。 ya setiap perayaan Imlek dia pergi 去人家家里玩的时候， untuk 都会吃糖果啊，什么这些点 untuk 心啊这 pai 些 nian 的。 ya. 然后你知道，他都会叫他的小孩子多带一些东西回家。 Dan dia selalu pesan pada anaknya, kalau kamu ke rumah A, ke rumah B, ke rumah C, jangan lupa ya, itu makanannya, itu permennya dibawa 然 pulang. 后造成这个孩子怎么样？从小到大，我就发觉到说，我们这个亲戚就非常非常爱慕虚荣， Dan 总是羡慕别 saya 人家的东西。 melihat family saya ini dari kecil sampai besar, akhirnya dia itu selalu iri ya, kepingin orang lain yang dimiliki orang lain, dia 这些 ingin 都是 sekali 从家开 memiliki. 始的。 Itu mulai dari keluarga. 好，所以我们真的需要求主来帮助我们，如何的来教养这个家庭，如何的来建立这个家庭。这绝对不是太太做的，先生太太一样要一起做。 Dan kita harus mendidik anak kita bukan hanya bergantung pada ayah atau ibu, tapi ayah ibu harus bekerja sama untuk mendidik anak ini. 阿妹，我接下来要讲的这个东西，大概
姐妹们一定觉得很不太能接受。 Ya, selanjutnya yang mau saya sampaikan mungkin kaum ibu di sini tidak bisa menerimanya. 但是你知道，当男女双方进入家庭，开始组成这个，就是进入婚姻组成这个家庭的时 Di 候， saat suami istri memulai suatu pernikahan, memulai sebuah rumah tangga yang baru. 家庭的治理跟领导是由谁来做的？ Dan pengurusan di rumah, di keluarga, dan pimpinan di keluarga dimulai dari siapa? 这是上帝说的。上帝说，丈夫要做头。 Firman Allah mengatakan pria itu harus menjadi kepala, suami harus menjadi kepala. 你知道有一个姐妹就很好玩，有一次哦，她就跟那个牧师讲说：“哎，牧师，没关系，我老公做头 OK。” Ada seorang ibu berkata, Pak Pendeta nggak apa-apa, suamiku jadi kepala nggak apa-apa. 但是我要做他的颈子，做他的这个颈部。 Tapi aku mau menjadi lehernya dia. 我这个脖子不能动，他头都动不了。 Karena leher kalau nggak digerakkan kepalanya nggak bisa gerak. 对对，姐妹们有人这样讲哈。OK， 好，这个小事情。但是我要告诉你，你知道上帝将这个什么，将这个托付家庭的托付给先生，最主要的是把这个权柄给他。 Jadi artinya Tuhan menghendaki suami menjadi kepala, diberi otoritas oleh Allah. 因为一个家里面不能够有两个头啊。 Karena di dalam sebuah rumah tangga atau keluarga tidak boleh ada dua kepala. 呀，所以上帝把命令先下给丈夫。 Oleh sebab itu Tuhan memberikan otoritas ini yang pertama kepada suami 你 menjadi 看亚 kepala. 伯拉罕的家庭， Saudara melihat Abraham. 以撒是亚伯拉罕跟他的太太，对不对？就是以撒，这个他的儿子。 Ya, putra dari Abraham dan Sarah melahirkan Ishak. 好，那可是他们两个都宝贝嘛，对不对？唯一的儿子嘛，宝贝的不得了。 Karena dia anak tunggal jadi sangat disayang. 可是当上帝下命令给亚伯拉罕说叫他献以撒的时候， Tapi di saat Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan putranya tunggal Ishak. 你仔细看圣经， Saudara melihat dengan 上 seksama. 帝是告诉亚伯拉罕，却没有告诉撒拉这件事情。 Allah berfirman dan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan putra yang tunggal, tapi Allah tidak berfirman kepada Sarah. 好，我们在讲约瑟跟玛利亚， Demikian juga dengan Yusuf dan 他 Maria. 们生了耶稣。 Mereka melahirkan 可 Yesus. 是上帝每一次在有任何的指令的时候，他都会直接告诉约瑟，而不会告诉玛利亚。 Dan firman selalu terlebih dahulu datang kepada Yusuf, bukan kepada Maria. 躲避希律王的追杀，也是上帝告诉谁？告诉约瑟。 Untuk menghindari pembunuhan dari Raja Herodes, Tuhan juga berfirman kepada Yusuf, 所以 bukan 可 pada 能有 Maria. 些姐妹们就觉得说，哦，上帝这点实在太不公平了。 Mungkin kaum ibu merasa, wah Allah ini tidak adil. 但是如果你看到以弗所书5章哈，他那里讲到说，先生要爱自己的太太，好，太太要顺服自己的丈夫。 Saudara jika melihat dalam kitab Efesus pasal 5, di mana dikatakan suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk pada suami. 好，在这个经文当中， Dalam ayat ini, 姐妹们听清楚， kaum istri, kaum 妻 ibu, 子要顺服自己的先生，有3节的经文。 istri harus tunduk pada suami, ada 3 ayatnya. 但是先生爱自己的太太有9节的经文， Tapi suami mengasihi istri ada 9 ayat. 所以代表先生虽然有权柄，但是他有很多很多的学习的。 Tetapi meskipun Allah memberikan otoritas kepada suami sebagai kepala, tetapi sebagai suami harus banyak-banyak belajar. 他要承担很多的责任的。 Namanya kepala itu harus memikul tanggung 所 jawab. 以家里出事情的时候，上帝找的不是太太，先找先生。 Kalau keluarga ada masalah yang dicari oleh Tuhan bukan istri tapi adalah suami. 就太太说阿门，先生听了以后都说傻住了，说搞了个半天原来是这样。 Yang amin istri tapi suami tidak amin, suami min A. 所以各位弟兄们，你们的责任很重大。 Sebab itu para suami jangan lihat HP terus ya. Kamu sih Karena harus tanggung有责任的。 jawab suami itu besar. 好，不是在家里说我说了算。 Bukan terus karena kepala asal main perintah ya. 呀，你说了算，那个上面是有责任在扛的。 Apa namanya kepala? Kepala itu artinya bukan menginjak-injak, Baik. tapi kepala itu memikul tanggung jawab keluarga. 各位阿妹，各位弟兄们，你们是要跟上帝交账的， Karena suami harus bertanggung jawab kepada Tuhan. 所以太太们就是要更多的为先生祷告。 Oleh sebab itu istri harus banyak mendoakan suami yang tidak 这 bertanggung 必 jawab. 须要说，没有一个人是完全的。 Tidak
Tidak ada satupun pribadi yang sempurna. 呀，自己想想自己也不是很完全啦。 Kalau mengaku kita mau jujur, kita sendiri tidak sempurna. 呀，有的时候我跟牧师有一些的事情在那里争执，到最后我后来发觉他讲的其实蛮对的。 Kadang saya ada sedikit selisih paham dengan pendeta Lia. Akhirnya saya merasa apa yang dikatakan pendeta Li itu betul-betul benar ya. Ini sekarang ngaku. 但是我不会跟他讲说他讲的是对的，我只是心里saya nggak ngerti terjemahnya. Tadi katanya ngaku, sekarang katanya belum bisa 了， tentu. bisa，一定要等着妈汉了，我要继续讲下去了。牧师不可以讲你的时候，我就不讲了，快点。好 Oke. 好，讲这个好了。你知道姐妹们喜欢节省，对不对？ Kaum ibu itu suka irit. 好，那你知道我们每一个礼拜，我们每个月都会有一次在这边办生日会。 Setiap bulan di sini ada diadakan untuk perayaan ulang tahun bagi jemaat yang ulang tahun. 呀，我总是会觉得节省。我然后那天还在跟水仙讲说，哎，我说我们干脆就不要准备这个蛋糕好了，送礼物给生日的人嘛，也是一样。 Saya ada diskusi dengan saudari Vanessa, kalau enggak usah beli kue tart karena apa, lebih baik dikasih hadiah saja. 我就自己做了一个决定， Karena saya merasa mau irit. 对，我就自己做了一个决定，告诉水仙说不要买蛋糕了。 Saya akhirnya memutuskan sendiri dan berkata pada saudari Vanessa, sudah enggak usah beli kue ulang tahun. 然后我这招叫做先斩后奏，讲完以后我再去跟牧师讲说，哎，不要准备蛋糕了。 Saya putuskan sendiri baru lapor ke pendeta Li, enggak usah beli kue ulang 所以 tahun. 我每次分蛋糕的时候，我都压力很大，因为我不会分蛋糕，怕分错了，怕分到我们人家吃不到，你知道吗？ Dan saya juga merasa terbeban ya, nanti potongnya kebesaran yang sana enggak kebagian. 但后来牧师讲了一个很有智慧的话， Akhirnya pendeta Li berkata dengan penuh hikmat, 他说你送礼给生日的人很好，一个饼 engkau, 干，一个什么很好， engkau memberikan kado untuk yang ulang tahun itu bagus sekali. 可是你就没有办法让其他的弟兄姐妹们一起的分享那个生日的喜悦。 Tapi engkau tidak dapat mengajak yang lainnya yang tidak ulang tahun untuk sama-sama menikmati sukacita itu. 呀，生日是快快乐乐，大家一起吃蛋糕，聊聊天的。 Ya, kita mengapa merayakan ulang tahun, membeli kue ulang tahun di sini agar semua dapat ikut merasakan sukacita itu. 既然阿妹，既然瑞斯都在同意的话，为什么我们不做？ Dan kita juga minta persetujuan Resto 9 ya untuk bawa kue dan disetujui oleh manajernya. 我今天在台上我是没讲话，当场没讲话，但是我今天在台上真的说，牧师这个决定真的很棒。 Ya, menurut saya keputusan pendeta Li ini bagus sekali. 好，所以弟兄姐妹们，等一下聚会结束之后不要先走哈，今天是要庆祝2月份生日的，好，我们的弟兄姐妹们。 Selesai ibadah, jangan buru-buru pulang, kita mau merayakan bagi mereka yang ulang tahun pada bulan Februari. 好，所以我们讲哈，阿妹，好， Amen 来 OK， 跟你旁边说不要走。 Katakan jangan jalan dulu, jangan jalan dulu. 阿妹，阿妹， Pasti 阿妹 kebagian kue, pasti. 阿妹 Kalau enggak OK， 好，感谢主，好，继续讲下去，讲到蛋糕都讲不完。所以你知道中国人，我们说一句话， ada suatu pepatah bagi orang Tionghoa. 这个父慈子孝，兄友弟恭，就是说爸爸很慈祥，儿子很孝顺。 Ya, kalau seorang ayah itu bijaksana, ya anaknya pasti menjadi anak yang patuh, anak yang ini ya, taat. 哥哥爱弟弟，弟弟敬重哥哥。 Ya, kalau kakak menyayangi adik, adik menghormati kakak. 这些都是家庭生活的学习。 Ini merupakan pelajaran dari mana? Rumah tangga. 所以你知道吗？家庭真的很重要。 Oleh sebab itu didikan sebuah keluarga itu sangat penting. 你知道，如果你问我说家庭幸福美满是什么？ Kalau saudara bertanya apakah makna dari keluarga yang bahagia 很 harmonis? 重要，回到一个原点， Yang penting kembali pada satu titik. 让我们好好的彼此相爱。 Kita saling mengasihi. 阿妹，阿妹， Karena kasih menciptakan 你 kebahagiaan. 可能说不可爱怎么办？ Kalau tidak manis, tidak bahagia bagaimana? 不可爱向上帝祷告啊， Kita berdoa pada Tuhan. 神啊，来祝福他，让他成为一个可爱的人。 Tuhan berkati suamiku atau istriku menjadi pribadi yang 可 manis. 是主啊，你让我的家人成为可爱的人之前，让我自己先可爱。 Tapi sebelum aku menjadi pribadi yang manis, biarlah sebelum pasangan hidupku kau ubahkan terlebih dahulu aku. 阿妹，最后我 Terakhir, 想跟大家来讲到家庭，就一定不得不讲上帝的家。
Nah, kalau bicara tentang keluarga, tidak terlepas tentang keluarga Allah. 教会的家是什么？ Apa dikatakan keluarga Allah? 我们的家是一个成长的地方。 Ya, di mana keluarga Allah yaitu gereja adalah tempat di mana kita bertumbuh. 在灵命上成长，对上帝的认识有成长。 Bertumbuh secara rohani berarti bertumbuh pengenalan kita kepada Tuhan. 所以我们有那么多的一些的导读啦、读圣经啦、祷告会啦，就是希望能够在神的家里面，我们一起的在属灵里面成长。 Ya, mengapa di program Gereja Harvest ada program pembacaan firman, program komsel, program ini apa tautu, baca berdoa, baca firman berdoa. 再来，家是有故事的地方。 Dan yang kedua, rumah tangga keluarga itu adalah tempat banyak kisah-kisah 怎么 yang 样有 terjadi. 故事？ Bagaimana ada kisah? 你要投入才有故事。 Saudara harus menyelaminya baru 你没 ada 有投入是 kisah. 没有故事 Kalau 的。 saudara tidak menyelaminya tidak akan ada 你 kisah. 知道我上一个礼拜天参加这个春节的主日，我心里真的快乐的不得了。 Minggu lalu waktu saya bersama-sama saudara-saudari merayakan Imlek itu saya penuh dengan sukacita. 弟兄姐妹们，虽然我们不是办一个很大的说怎么吃自助餐呐、因为经费不够，所以我们就简单一点。 Karena biayanya juga terbatas, oleh sebab itu kita tidak makan buffet. Ya saudara, jadi kita makannya hanya satu porsi. 但是你知道，我看到弟兄姐妹们大家都吃得非常的快乐。 Tapi saya melihat saudara-saudari menikmatinya dengan penuh sukacita. 哇，看到那些主日学的小朋友们跳的那些节目啊， Dan saya melihat anak-anak ya sekolah minggu ya, mereka menari di mimbar. 然后你知道很特别的是，我还想说节目不够，前一天的时候，娟娟姐妹就说：“哎，师母，我儿子，好不好？我的孙子5岁，可以玩耍棍子，好不好？”我说：“好，没问题。”他发了我5、6个那个影片啊，说：“哎呀，这个太可爱了，太可爱了！”自己 promote 自己的孙子。 Tiba-tiba saudari Chen menghubungin saya, mengatakan cucu saya berusia 5 tahun bisa main kungfu. 然后就会说：“哎呀，太可爱，太可爱了！”赶快找他来。 Dan akhirnya kita mengajak anak cucunya untuk bergabung. 然后大家都在那里很努力。 Semua berlatih dengan semangat, dengan 可 sungguh-sungguh. 是有一件事情让我非常感动。 Satu hal yang sangat menyentuh hati saya. 你知道我看到哦，有一些的妈妈们，她们准备红包， Dan saya melihat beberapa kaum ibu menyiapkan angpau 在那里发红包。 dan membagikan angpau. 你知道，因为我们今年其实因为我们红包是新春主日之前的时候已经给小孩子红包了，所以我们在新春因为怕说太多孩子来算不到人数，所以我们新春主日是没给红包的。以教会这边我们没给红包。 Jadi sebenarnya 对的，11号。 Jadi sebenarnya perayaannya kita itu tanggal 18, tetapi tanggal 11 waktu itu adalah Imlek ya. Jadi kita sudah membagikannya waktu pada tanggal 11. 呀，所以你知道很特别的一件事情，是我看到那些妈妈们准备红包给这些孩子们的时候，他们好快乐哦。 Dan saya melihat anak-anak itu dibagi angpau, mereka penuh dengan sukacita. 然后那时候我还问 Randy 说：“哇，没想到我们家小孩子今天可以拿到红包。” Dan saya bertanya pada Randy juga penuh dengan sukacita. Tidak disangka anak saya juga kebagian angpau. 不是红包的问题，不 Bukan 是钱的问题， bukan masalah uang saudara-saudari. 是那个彼此相爱的那一份心。 Tetapi pembagian di saat angpau dibagikan itu adalah suatu ungkapan kasih. 呀，阿妹，所以我为什么越来越觉得，来，我在教会服侍越觉得快乐。 Dan saya merasakan ada kehangatan di gereja Harvest. 呀，你说我们这次有很多的机会。 其实也不是很喜欢这种机会哦，因为我们刚好这次有一些的时间去探访一些生病的弟兄姐妹们。 Dan kita juga besuk pada beberapa saudara-saudari yang sakit. 看到他们的时候，真的就觉得就是家人。 Saya di saat saya melihat membesuk saudara-saudari kita yang sakit, saya merasakan mereka itu adalah keluarga kita. 你一定没有办法想象到像 Sandy 这么大的一个男生。 然后已经有孩子了，可以为了哥哥的事情哭得像个小孩子一样。 Kita tidak bisa bayangkan ya dengan postur tubuh Sandy yang besar begitu ya. Dan dia meneteskan air mata oleh karena kakaknya Andika. 家是有亲人的地方。 Keluarga adalah di mana tempat
kita memiliki saudara dekat, 家是一个有次序的 orang 地方， dekat kita. 家是一个有次序的地方。 Dan keluarga itu memiliki prosedur ya, ada urutannya ya. 感谢主，我们的教会有吕牧师带领我们一起往前走。 Kita berterima kasih pada Tuhan gimana pendeta Lee terus memimpin gereja ini melangkah maju ke depan. 然后我们也看见每一个部门的弟兄姐妹们都坚守他的岗位。 Dan saya melihat setiap pekerja yang melayani di divisi masing-masing melayani dengan setia. 你知道礼拜天鸡蛙妞的阿妹，礼拜天鸡蛙妞的那个孙子说他要来我们主日学， Dan cucu dari Cik Wanyu mau datang ke gereja kita. 我马上找建华说，哎，麻烦一下，来，这是主日学老师。 Saya segera mencari saudari Cenwa untuk memperkenalkannya kepada cucunya. 啊，建华就好认真的去跟他谈话。 Dan Cenwa dengan serius untuk berbicara dengan cucunya Cik Wanyu. 我看到每一个不同的部门的弟兄姐妹们都在他们的岗位当中努力。 Saya sangat tersentuh melihat setiap pekerja di bagian divisi mereka masing-masing melayani dengan begitu sungguh-sungguh. 为什么？因为这是家。 Mengapa? Karena ini adalah keluarga Allah. 最后一个，弟兄姐妹们，家是你在乎的地方 Yang。terakhir, keluarga adalah tempat di mana saudara peduli. 阿妹， Amen. 你知道家的氛围是我们一起来打造的。 Saudara tahu bagaimana lingkungan sebuah keluarga itu bergantung dari kita, bagaimana kita membina keluarga ini. 上一个礼拜天，我在负责后面后台的事情。 Di waktu acara Imlek saya sedang bertugas sebagai penerima tamu. 我们这个手机这个影片哦，这个手机没有办法，我没办法两边跑来跑去调。 Dan HP ini tidak bisa fleksibel ya, karena melihat waktu sedang pertunjukan itu ada yang lari dansa kiri, dansa menari kiri, menari kanan. Tidak ada yang menggerakkan HP ini. 不是，不要动，这个不能动。OK， 所以这种很特别的是，哎，我就看到林毅就跑过去，去把那个位置，把那个影像的位置调整。 Dan saya melihat saudari Lin I langsung berdiri dan dia sendiri yang menggerakkan HP itu. 我真的在那个时候我就说主啊，谢谢主， Saya berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, gerejamu Harvest ada pengharapan. 阿妹阿妹，因为弟兄姐妹们，我们是一起的来做。 Saudara-saudari gereja Harvest ini bukan satu orang mengandalkan pendeta atau ibu gembala, tapi mari kita semua adalah teamwork, satu tim yang bersama-sama untuk membangun gereja Tuhan. 我最后还要再讲一个，我们就祷告。 Terakhir, 那我们上次妈妈们，我们一起来跳那个响扇，有没有记得？ waktu itu ada 扇子舞。 menari kipas, tarian kipas. 呀，你知道静琴在跳的时候，其实她的这边是不太舒服的，不太能跳。 Waktu saudari Cincin, ibu Cincin sedang menari tarian kipas, sebenarnya punggungnya itu sedang sakit. 但她真的很认真。 Dia tetap menari dengan sungguh-sungguh. 你知道我自己在跳的时候，我后来回家躺3天，因为真的很痛。 Setelah saya melakukan tarian kipas itu, sungguh punggung saya itu jarem 3 hari. 哇，她已经痛了还在跳，她真的是让我觉得好感动。 Yang saya tersentuh adalah ibu Cincin belum menari, dia sudah sakit memang ya. Dan dia justru memaksakan diri untuk menari. 弟兄姐妹们，这个就是让我们感动的地方，好多好多小故事，我今天讲都讲不完，好多好多的小故事。 Saudara-saudara, inilah sebuah keluarga Allah di mana begitu banyak kisah yang sangat menggetarkan hati kita. 阿妹，好不好？我们一起的来打造， Marilah kita sama-sama membangun keluarga 打 Allah 造 ini. 这个教会的家。 membangun sebuah keluarga Allah. 就像这里面讲的，我的家庭，我的丰收教会真的很可爱。 Keluargaku adalah keluarga gereja Harvest. 好不好？我们一起来说好不好？ Mari katakan bersama. 我的家庭，我的丰收教会真可爱。 Gerejaku Harvest sungguh indah. 阿妹，阿妹，谢谢弟兄姐妹们，因为有你们，教会才能够那么可爱。 Terima kasih oleh karena kehadiran saudara-saudari sehingga gereja Harvest menjadi gereja yang indah. 让我们阿妹，让我们一起为主写故事。 Mari kita bersama-sama untuk menuliskan kisah-kisah yang menggetarkan hati. 我们一起站立起来， Kita bangkit berdiri. 好吧？我们这个时候我们就一起的来祷告。 Masuk dalam doa. 我们一起来祷告。 Masuk dalam doa. 我们先为我们自己的家庭来祷告。 Doa untuk keluarga kita. 主啊，让我们真的是知道我们在这个家里面我们要做什么。 Tuhan, agar kita memahami
apa yang harus kita lakukan untuk keluarga 我们 kita. 祷告说，主啊，让我们的家庭真的是能够充满着和睦，充满着彼此相爱的氛围。 Kita berdoa agar keluarga kita penuh dengan keharmonisan. 让我们不再去看我们家人们的不可爱， Agar kita tidak fokus pada kesalahan, kelemahan dari keluarga kita. 乃是看上帝在我们这个家庭的作为。 Kita fokus kepada apa yang telah Tuhan lakukan, kerjakan dalam keluarga kita. 好不好？我们这个时候我们就一起同声的开口，我们一起来祷告， Mari buka suara 为我们的家庭来祷告。 kita berdoa untuk 哈利 keluarga. 路亚，主啊，是的，主耶稣，谢谢主耶稣，主啊，真的求主你亲自来祝福我们在这里的每一位我们的弟兄姐妹们的家庭。主耶稣啊，我们真的知道我们真的要看见我的家庭是最可爱的，主啊，我的家庭是最蒙福的，我的家庭是最和睦的，我的家庭是最喜乐的，我的家庭是最丰富的。哈利路亚，主啊，谢谢主耶稣，主啊，你祝福我们在这里的每一位的弟兄姐妹们，我们的家庭。哈利路亚，主啊，谢谢耶稣，赞美主耶稣，谢谢主，你听我们同心合意的祷告。哈利路亚，主，我们向你献上感谢，献上感谢。 祝福我们的家庭，祝福我们的家庭，祝福我们的儿女们，祝福我们的另一半，祝福我们的父母亲。哈利路亚！主啊，谢谢主耶稣，赞美耶稣，赞美耶稣，赞美耶稣。 Dua bahasa. 我们这个时候，我们也再度我们为丰收行道会祷告。 Kita memberkati gereja Harvest. 这个属灵的家真的是越看越可爱， Rumah rohani kita ini semakin kita lihat semakin indah. 因为我在这里看到有一群可爱的弟兄姐妹们。 Karena di sini ada sekelompok anak-anak Tuhan yang indah. 我们一起为我们的教会来祷告。 Mari kita doakan gereja 弟 ini. 兄姐妹们，不要失去盼望， Jangan kehilangan 我 pengharapan. 们继续为我们的教会祷告。 Terus memberkati gereja 我们 Harvest. 深信时间到了，上帝必定让丰收行道会能够有自己属于自己的地方。 Kita percaya dengan waktu yang Tuhan tentukan gereja Harvest akan memiliki tempat ibadah sendiri. 我们深信神要大大的来祝福。 Kita percaya Tuhan akan memberkati dengan luar 当 biasa. 我们预备好的时候，神的路就为我们开展。 Jika kita sudah siap, Tuhan akan membuka jalan. 同声的开口，我们的教会要成为一个最可爱的地方，最 Mari 迷 buka 人的地 suara 方。 kita. Berkati, kita memberkati gereja Harvest menjadi gereja yang Tuhan pakai untuk menjadi gereja yang indah, gereja yang menarik, dan gereja penjala 也 manusia. 感谢主，我们同声的开口，一起来祷 Mari 告。 buka suara kita. 哦，主啊，是的，主耶稣，谢谢主耶稣，求主你亲自来祝福，主啊，我们真的求主你亲自来带领，主啊，将丰收行道会的交在你的手中，真的求主你亲自来祝福，耶稣，让我们的教会能够成为一个最可爱的地方，让我们的教会成为一个真的是合你心意的地方。耶稣，我们就是来祷告，因为我们真的知道是你在这个当中。主耶稣啊，谢谢你，让我们有故事可以讲，让我们有故事可以写。哈利路亚，主啊，谢谢耶稣，主啊，主啊，让我们向你献上感谢跟感恩，感谢主，赞美主，听我们同心合意的祷告，奉主耶稣基督名所求的。亲爱的天父，我们向你献上感谢。 Bapa Surgawi, kami berterima kasih 谢 padamu. 谢主，我的家庭真可爱， Terima kasih Tuhan, keluargaku sungguh indah. 不只是我的自己的家庭， Bukan hanya keluargaku, 我属灵的家也是一样这么的可爱。 bahkan keluarga besar Allah gereja Harvest sungguh indah. 主，谢谢你在这个里面，我们就是一家人。 Terima kasih Tuhan, di dalam keluarga besar gereja Harvest kami adalah keluarga. 主要让我们看见神你的祝福， Agar kami melihat dan mengalami berkat-berkat. 主要让我们成为这个家人，主啊，我们成为合你心意的人。 Agar kami menjadi anggota keluargamu yang berkenan di hatimu. 谢谢主，你听我们同心合意的祷 Terima 告。 kasih Tuhan, kau mendengarkan doa kami yang sehati.